Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 11 Disember 2016, lebih kurang pukul 5.30 petang, pihak berkuasa telah menerima panggilan kecemasan dari orang awam yang melaporkan satu kemalangan maut telah berlaku di kilometer 288.6 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 berdekatan Plaza Tul Cukai. Pihak bomba dan polis bergegas ke tempat kejadian sebaik menerima laporan tersebut. Tiba di tempat kejadian, pihak penyelamat mendapati kemalangan hanya melibatkan sebuah kenderaan sahaja, iaitu kenderaan pelbagai guna MPV jenis Hyundai Starex Royal. Ketika itu, terdapat beberapa mangsa yang dipercayai sudah meninggal dunia di tepi jalan, manakala mangsa yang cedera telah dibawa ke hospital oleh orang awam. Lalu apa yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Pada hari kejadian, kenderaan MPV dinaiki 10 sekeluarga telah berkonvoi dengan sebuah kenderaan ahli keluarga mereka dan dipercayai mereka tinggal di Shah Alam, Selangor. Mereka memulakan perjalanan dan menghadiri satu majlis akikah di Felda Jengke di Pahang. Selepas majlis itu, mereka meneruskan perjalanan ke Universiti Malaysia Terengganu untuk melawat saudara serta untuk bercuti. Ketika kejadian, keadaan cuaca baik dan jalan raya kering. Perjalanan berjalan dengan lancar sehinggalah tiba di tempat kejadian. Secara tiba-tiba, tayar hadapan kiri kenderaan MPV itu meletup sebelum kenderaan yang dipandu oleh Ahmad Nasal bin Abdul Rahman berusia 52 tahun ketika kejadian terbabas melanggar pembahagi jalan dan merempuh tiang jejantas. Kemalangan mengakibatkan kanak-kanak yang berada dalam kenderaan tercampak keluar dari kenderaan itu dan maut serta-merta di tempat kejadian. Mangsa yang meninggal dunia di tempat kejadian adalah Ahmad Razi bin Abdul Rahman berusia 63 tahun, merupakan abang kepada pemandu MPV. Fauziah binti Awang berusia 56 tahun, merupakan kakak kepada pemandu MPV. Quratul Nisa berusia 11 tahun, merupakan anak pemandu MPV. Sofia Adriana binti Syahrudin berusia 7 tahun, merupakan cucu Ahmad Razi bin Abdul Rahman, dan Ahmad Nijat berusia 9 tahun, merupakan anak pemandu MPV. Kejadian telah disaksikan oleh orang awam yang menggunakan lebuh raya itu dan bertindak membantu membawa mangsa yang cedera ke hospital Kemaman. Seorang mangsa iaitu Mahani binti Ngah berusia 42 tahun, merupakan isteri kepada pemandu MPV, telah meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. 3 orang lagi mangsa yang cedera parah dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan ialah Ahmad Syakir berusia 12 tahun, Ahmad Mukhris berusia 3 tahun, Quratul Ain berusia 14 tahun. Ketiga-tiga mereka merupakan anak kepada pemandu MPV, manakala pemandu MPV Ahmad Nasal hanya mengalami kecederaan ringan turut dibawa ke hospital. Mereka semua kemudian dipindahkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu untuk mendapatkan rawatan lanjut. Menurut saksi kejadian yang juga sedang memandu di laluan tersebut mendakwa mendengar bunyi letupan kuat sebelum melihat kenderaan itu terbabas di hadapan matanya. Kemalangan berlaku sejurus selepas kereta MPV terbabit memotong kenderaan yang dipandunya. Menurutnya, MPV itu pada mulanya telah melanggar tiang jejantas dan kemudian enjin kenderaan tercampak keluar dan terbakar. Selepas itu, MPV itu mula terguling-guling sampailah ke kawasan itu. Ketika MPV melanggar tiang jejantas, terdapat 3 orang mangsa tercampak keluar dari kenderaan. Apabila MPV itu berhenti bergolek, dia ternampak seorang lelaki keluar melalui pintu penumpang. Menurut saksi itu, MPV itu dipandu dengan sangat laju ketika memotong keretanya dan dia bernasib baik kerana sempat menekan brek. Menurut seorang lagi saksi, iaitu saudara kepada mangsa yang berkonvoi bersama MPV itu yang merupakan anak kepada pasangan Ahmad Razif Abdul Rahman dan Fauziah Awang yang maut dalam kemalangan itu. Menurutnya, ketika itu dia sedang memandu kereta Proton Persona dan berada dalam jarak 100 meter di belakang MPV yang dipandu oleh bapa saudaranya Ahmad Nasal. Katanya, dia tidak menyangka kemalangan yang berlaku itu membabitkan kenderaan yang dinaiki ahli keluarganya dan hanya menyedari apabila ternampak mayat anak saudaranya Sofia Adriana Syahrudin berusia 7 tahun terbujur kaku di tepi jalan. Sebelum itu, dia melihat
melihat ada enjin kereta tercampak di tepi jalan namun tidak mengesyaki apa-apa sehinggalah ternampak tubuh Sofia. Dia berasa terkejut dan terus memberhentikan kereta dan melihat 5 lagi ahli keluarga turut terbaring di kiri dan kanan jalan raya. Ketika itu ibunya masih lagi bergerak manakala Sofia sudah tidak bernyawa. Namun selepas meletakkan anak saudaranya di tepi jalan, ibunya pula meninggal dunia. Dia terus mengutip baju yang bertaburan tercampak dari kenderaan untuk menutup tubuh Sofia, ibu, bapa dan ahli keluarga yang lain kerana ramai yang berhenti untuk mengambil gambar. Menurutnya, sebelum kejadian, mereka telah berhenti di hentian rehat dan rawat R&R berdekatan dengan lokasi kejadian sebelum arwah bapanya mengajak arwah ibu untuk menaiki MPV tersebut. Pada 12 Disember 2016, jenazah 3 sekeluarga, Fauziah, Ahmad Razif serta cucu sulung pasangan itu, Sofia, selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam pada pukul 2.30 petang. 3 lagi ahli keluarga yang maut, Mahaningah, Quratul Nisa Ahmad Nasal dan Ahmad Nijat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Durian Guling, Marang kira-kira 11.30 pagi. Ahmad Nasal ketika ditanya oleh saudaranya sama ada dia mahu melihat mayat isteri dan anak-anaknya sebelum dikebumikan, dia hanya terus menangis dan berkata, "Saya minta maaf," dan berkata dia tidak sanggup membawa dirinya melihat ahli keluarganya yang sudah tiada. Lelaki itu yang hanya menangis tidak dapat memaafkan dirinya terhadap apa yang telah berlaku. Pada malam itu, kemalangan itu yang mengorbankan 6 nyawa telah dilaporkan di dalam berita di samping banyak gambar telah disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Rata-rata keluarga mangsa yang mengetahui nahas tragis itu sama sekali tidak terlintas yang ianya melibatkan keluarga mereka. Berdasarkan siasatan, MPV tersebut hilang kawalan selepas tayar kiri bahagian hadapan meletup sebelum merempuh pembahagi lebuh raya dan berpusing seterusnya merempuh tiang jejantas. Ketika itu ramai yang menyuarakan pendapat tentang pembelian tayar dari tayar celup sehinggalah tayar yang berjenama murah sehinggakan kemalangan sebegini boleh terjadi di samping pemanduan melebihi had laju. Oleh itu, memandulah dengan selamat, patuhi had laju dan selenggara kenderaan secara berkala. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mangsa yang telah meninggal dunia. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.